إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شؤونهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله صواب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالف نسأل الله سره. لا عبادة أنفع لك من الذكر لأنه يمكن الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع القيام والركوع والسجود. Dan tiadalah satu ibadat yang terlebih manfaat bagi engkau berbanding dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan kepala dalam semua ibadat. Ialah zikir. Dia merupakan roh bagi semua ibadat. Faqimis salah dizikri. Dirikan kamu sembahyang untuk apa? Mengingati. Tidak ada arti ibadat bila hati tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beribadat tapi hati tak menghadap Tuhan. Dia menghadap mana? Makhluk lah ya. Dia dua je. Tak ada Tuhan, makhluk. Maka ibadat jadi rosak bila hati menghadap makhluk. Ibadat jadi rosak kalau hati menghadap makhluk. Dia datang riya, ujub, semua macam-macam. Dan ibadat besar pula dia letakkan dia dengan mana zikir juga. Contoh sembahyang Jumaat kan. Ya. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya ila salah iza kuntum, apabila diseru kamu kepada sembahyang maka wazarul bai', naklah kamu tinggal. Fazkurullah, apa makna zikir itu? Ialah as-salah. Ya, maka sembahyang Jumaat itu disebut dengan zikir juga, mana besar. Kerana ianya mampu dilakukan. Di soal dari sudut mana pelaksanaan afdal dia banyak, dari sudut persamaan dia mudah pelaksanaan dia. Mampu dilakukan oleh orang tua, orang sakit yang tidak berdiri, rokok, sujud, dia tak perlu tu. Ya. Dan besar kali ialah qalbi dia sentiasa menghadap ke hadirat Allah SWT. Itu di antara tidak ada ibadat yang terlebih memberi manfaat bagi engkau melainkan rangkaikan hati. Apa makna zikir? Ialah syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu setengah tafsir ulama. Syuhudul mazkur, pada syuhud kalbi kamu kepada yang disebut ialah Allah. Wa dawamul hudur, dan kekal hati kamu dengan dia. Kemudian fa'lam annal ulama wal hukama yu'arrifunaka kaifa tadkhulu ila Allah ta'ala. Hal ra'aita mamlukan awwala ma yushtara yasluhu lil khidmah bal yu'ta liman yurabbihi wa yu'allimuhu al adab fa in salaha wa arafa al adab qaddamahu lil malik. Maka ketahui olehmu bahawasanya para ulama dan hukama. Ulama dan hukama, mana orang yang mengetahui akan hukum dan segala dalil dia. Itu kalau hukama segi ulama fiqh. Ulama sufi makna bila masuk hukama orang yang mengenal Tuhan dengan pengenalan yang sebenar.
Pada maksud lain, makrifat yang khassah, hukama. Sentiasa mengajar kepada engkau bagaimanakah caranya untuk masuk, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masuk kepada tawajuh ke mana menghadap. Kaifa tadkhulu ila Allah, masuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah engkau pernah melihat seorang hamba yang baru saja dibeli, terus layak berkhidmat kepada seorang raja? Tak boleh, dia kena duduk dengan orang yang dah biasa dulu. Itu maksudnya. Bahkan diserahkan kepada orang yang menterbiah dan mengajarkan adabnya, adab kepada dia untuk disesuai duduk dalam berkhidmat kepada seorang raja. Jadi maknanya apa? Dia kena kenal orang tu yang dekat dulu. Jika sekiranya dia telah layak, dia mengetahui adab tata susila, barulah dia dibenarkan masuk untuk berkhidmat kepada raja. Mana masuk dalam hadrat Allah Ta'ala, dia kena ada murabbi, mursyid yang memimpin. Mana orang yang dekat. Sebab tu Imam Ghazali takkan dalam terpampang dalam Ihya'an, talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan mursyid yang memimpin rohani ada menjadi kemiskinan walaupun dia terbesar daripada ulama syariat, alim 10 mazhab, ya, hadis sunan sitah, habis tafsir macam-macam. Rohani jadi lain, dia kena jadi khas. Perjalanan rohani adalah khas, sehingga Imam Ghazali sebut dalam Ihya tu, sebesar-besar ulama syariah yang tidak menjalin jalan tarekah, nafsu dia ni duduk kategori kedua ni. Nafsu dia ni duduk nafsu lawamah dia. Lawah mana mencela kejahatan, ya. Sebab tu kalau ceramah berapi-api kan, nak putus tali mic. Lepas tu terbalik mana dia kan. Tu maknanya dia duduk lawamah, dia belum betul mutmainnah lagi, ya. Mulhamah kadang-kadang belum dapat lagi, ya. Dia hanya jadi, maknanya dia mengenal tadi dengan cara ilmu, bukan dengan zauqi. Dia zauq dia lain kan, ya. Dia kena serah pada ahli dia supaya dia mengerti akan perjalanan adab-adab untuk masuk kepada menghadap Malikul Muluk, raja yang sebenarnya. Allah. Batu Imam Ghazali sebut tu berdasarkan kepada pengalaman dia sendiri. Dia sendiri, bukan kita orang. Dengan ilmu dia dah melaut macam ni. Alim besar, 300,000 hadis. Dia mengalami apa yang berlaku pada diri sendiri. Dengan adik dia Imam Ahmad, cerita yang panjang itulah, baru dia masuk jalan. Wa kadzalika la auliya wa radhiyallahu anhum, ya, yashabuhumul muridun hatta yataraqqau bihim ila hadrah kal awami iza arada an yu'allima as-sabiy al-aum, ya, yuhazihi ila an yasluha lil aumi wahdah fa iza salaha zajjahu bil lujjatil wa tarakah. Begitu jugalah para aulia, segala wali-wali kekasih Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum, para murid sentiasa bersama-sama mereka sehingga mereka bersama-sama naik dan masuk kepada hadratillah. Mana murid dia bersama sampai yataraqqau, mereka naik bihim dengan mereka aulia, malik ke mana? Ila hadrah, maqamul hadratillah ta'ala, maqamul ma'rifat yang khassah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pimpin. Pada ke dalam istilah suluk, kalau dia pergi ke mana pun tanya dia. Kalau dia pergi seorang tu kena mengarut. Dia kena pergi dengan mursyid yang dan. Kalau pergi alam dalam siapa mursyid pimpin. Tu betul. Ya. Kalau baca waris kata saya pergi seorang je. Tu tanda ada benda lain. Tak lama terbalik tu. Tak lama mengaku syekh. Banyak mengaku syekh tu pedoman dia antara pengajaran. Dia mesti pergi dengan murabbi dia. Rohani dia dipimpin oleh rohani guru dia. Boleh pergi. Kalau pergi seorang dia banyak. Jadi pergi seorang akhirnya habis. Ya, dia perasan banyak. Seperti dia panggil perenang, apabila dia ingin mengajar kanak-kanak berenang, dia akan bersama-sama tu. Ya, dia tatang budak lepas, kan? Jangan dibawa letak tenggelam tu, mampus budak tu. Ya, jadi budak-budak kan ngajar berenang kat sungai, budak kecilnya tu pegang budak tu dilepas, ketik-ketik kau dia angkat. Lama-lama dia mahir, ya. Mesti ada dah mahir boleh lepas.
Ni kalau letak je sah tu tenggelam tu orang. Jadi mesti dipantau tu maksudnya. Dia akan bersama-sama di dalam air sehinggalah kanak-kanak itu mampu berenang sendiri. Apabila dia telah mampu berenang sendiri, gurunya akan melepaskan dia di dalam laut, lautan yang bergelora dan dibiarkannya. Ya. Jadi kalau kita tengok keturunan, pecahan-pecahan. Saya Ahmad Idris dipecah dari mana? Saya Hasan Sazili. Ya, bila sampai tahap diinfirat, dia boleh sendiri dilepaskan. Dibawa tarekat, nama dia Ahmadiyah Idrisiyah. Syekh Ahmad Idris pula anak murid Syekh Ahmad Tijani. Ya, dia sampai tarat sam, dia buka tarekat pula, tarekat Tijaniyah. Ya, dan seterusnya gitu, pecah. Bila dia dah matang, mengikut pandangan guru balik, boleh lepas. Mazhab itu juga. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada juga yang tak lepas, kan? Ya. Kita tengok contoh macam imam besar tu, ada Imam Suyuti lah, bukan jalan orang. Dia cuba nak istiqlal, tapi tak ada isyarat, masuk balik Syafi'i. Ini lebih kampung nak istiqlal. Baca hadis pun terbalik. Ijtihad ni mengarut macam. Wa iyyaka an ta'taqida annahu la yatawassalu bil anbiya'i wal awliya'i wash syuhada' was salihin. Fa innahu wasilatun ja'alaha Allahu ilaihi. لأن كل كرامة للولي هي شهادة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جرت على أيدي الأولياء مثل خرق العادة والمشي على الماء والطيران في الهواء وأخبار المغيبات ونبع الماء ونحو ذلك لأنهم لم يؤتوا ذلك إلا لأجلهم. Iyaka, mana berhati-hati, bela hazard, takut, bimbang, bersiap, jaga-jaga betul-betul. Engkau jangan sampai engkau beretikat bahawasanya tidak diperlukan wasilah. Ya, itu jalan ke Tuhan teruslah, apa nak pergi ke wali? Jangan, berbahaya tu. Ya, tidak perlu berwasilah perantaraan para nabi, para aulia, para syuhada dan para salihin. Kalau segi hukum fiqh pula tak payah pakai mazhab. Macam tu pula maksudnya. Ya, di sini jalan dia, kita ikut Rasulullah, ikut Imam Syafi'i, ikut Rasul. Wah, jangan kau handal no. Habis tanya ni, kau ikut mazhab sebab apa? Kita ikut mazhab ni sebab maksum. Itu tak payah cerita, dah budak pun tahu. Semua tak maksum Nabi Rasul ni. Itu sebab ijtihad. Ya, sebab mereka sampai darajat mujtahid. Kita ikut sebab ijtihad. Kalau sebab maksum tak ada cerita, semua orang tahu. Itu juga di sini ijtihad dari segi kerohanian. Ya, ada ahli-ahli. Jadi berhati-hati engkau, jangan sampai engkau beretikat bahawasanya tidak perlu wasilah, tak perlu perantaraan. Ya, para nabi dan para aulia, para syuhada dan para salihin untuk sampai kepada hadrat Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan mereka, Tuhan jadikan sebagai wasilah. Kenapa begitu tak nak pakai? Sebagai wasilah kepadanya. Kenyang Tuhan jadikan, tapi Tuhan wasilahkan dengan makan. Ya, saya tak nak makan. Ya, Allah Ta'ala menjadi kenyang, saya nak kenyang aja, tak payah makan. Kan, angkat lauk sedap, dia berdalulu. Kerana sesungguhnya setiap karamah yang zahir pada seorang wali adalah satu bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya karamah itu telah berlaku di tangan para wali seperti perkara yang mencarikan adat, berjalan atas air, terbang di udara, mengetahui, menceritakan perkara yang gaib. Ya, itu semua panggil apa? Terpancar air dan lain-lain karamah. Kerana sesungguhnya mereka tidak dikurniakan hal demikian, melainkan kerana golongan tersebut. Mereka mengikut akan para nabi dan rasul. Sebab tu Tuan Guru Zailah ditafsirkan makna al-ulama wa rasul anbiya tu betul. Nabi berilmu, Nabi beramal. Kau jawab, Nabi ada mukjizat, ia ada karamah. Itu betul-betul dipanggil warahatul anbiya. Ya, kita tak ada karamat, kera Ahmad dia. Kera Ahmad banyak itu. Kemudian Nuruwiyah an Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu qala, dikata kil nafsak wa zinha bis salah.
fa inin tahat sa'anil khuzud fa'lam annaka sa'iddah wa illa pabki ala nafsik. Diriwayatkan daripada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, ya, pemimpin tarekat Syadziliyah, wali besar kutub dan tapi dia berjalan lain sikit. Imam Ghazali banyak menggunakan tadriqun nafs, ya, lawan sempitkan nafsu. Orang pakai ikan parang, pakai ikan kering. Contohnya lah. Abu Hasan Asy-Syadzili tak terbalik. Makan yang tak ambil nikmat supaya apa? Tamam kau punya syukur. Tapi syukur kan tamam. Jangan tamam makan, syukur tak tamam. Ini baling dan longkang. Mana dia kata apa tadi? Timbang, kil nafsak, kemudian wazin habis salah. Ukurannya apa? Sembahyang. Timbang dan sukat ibadat salah. Cukup itu sebagai penimbang. Nak tahu kita dulu. Sekiranya nafsu mau berhenti dari segala keinginannya semata-mata dengan ibadat sembahyang, maka ketahuilah engkau adalah orang yang bahagia. Dan jika tidak, maka engkau terisi, ya, tangisi ke atas diri engkau. Kalau tidak, apa pergi menangis maknanya. Bahkan letakkan inna salat tantahan anil fahsya'i wal munkar. Semayang mencegah fahsyak mungkar. Bila kita semayang, tercegah tak benda itu? Tercegah, ya. Maka ketika kita semayang, kamu jadi. Kalau lagi semayang tak cegah lagi, masih lagi lagi ada seronok lagi benda-benda macam tu, bermakna itu ukuran kita masih jauh dengan Allah Ta'ala, masih gelap lagi. Pada hadis, man lam tanha salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi ila bu'dah. Barang siapa semayang dia tak mencegah di fahsyak dan mungkar, maka dia tidak bertambah, melainkan bertambah jauh dengan Tuhan, ya. Maka jauh dalam ibadah ada perkara yang sangat digeruni dan ditakuti oleh para sulaha dan para awliya, golongan saleh, ya, para wali. Dia juga takut jauh dalam taat. Jalur maksiat orang tahu, dia buat minum arak, dia pun tahu dia salah. Tapi kalau jauh dalam taat, ini bahaya, ya, terjauh dalam taat. Punca mana? Ru'yatun nafs, memandang akan diri, itu punca dia. Allah karim. Bahawa manusia bila dibukakan muka syafatul qalbi dia dengan Tuhan, dia tak akan berpaling pada makhluk. Dia tak akan berubah kalau dibuka. Mana mungkin manusia dah makan nikmat, makanan paling lazat, nak dimakan benda basi. Ni makan. Itu kalau dunia kita. Sebab tu kalau selagi dia berpaling kepada makhluk lagi, maka ada lagi bermakna dia belum menghadap betul Tuhan. Dia belum diterima menghadap betul. Kalau dia menghadap tepat, memang dia takkan berpaling. Bahkan kelazatan dengan Allah membakar segala lazat yang lain. Kegurunan dengan Tuhan membakar segala kegurunan yang lain. Cahaya nur marifat yang memadamkan segala zulmatul, memadamkan segala zulmah, kegelapan, khayalat, wahmiyat dan sebagainya. Habis. Jadi ukurannya apa? As-salah. Senang saja. Kemudian wa iza jararta rijlaka ila salati jarran fahalla aita habiban la yuridu liqa'a habibi. Allah. Qala ta'ala wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Apabila engkau terpaksa menarik kaki untuk mengerjakan salat, ya, apabila engkau terpaksa menarik kaki untuk mengerjakan sembahyang, maka hendaklah engkau fikir, ya, logika seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasih. Ajak sembahyang dia tarik kaki ni, bermakna apa? Tak betul lah kan dakwaan dikasih ke Tuhan. Kekasih kita nak jumpa kekasih kan. Itu Nabi Ibrahim kena segegap. Nak ambil nyawa, dia kata malaikat kata ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Malaikat repot dengan Tuhan. Tuhan jawab, kau cakap dengan Ibrahim, ada kekasih kita nak jumpa kekasih. Habis tu, ya. Dia dengar begitu, Nabi Ibrahim kata apa? Sekarang juga kau tarik nyawa aku, jangan tangguh lagi. Sekarang juga ada kekasih kita nak jumpa kekasih. Ya, kita kasih Rasulullah SAW tak? Kasih. Para sahabat semua kita rindu, para wali-wali, awliya, guru-guru kita, mursyid, macam-macam hebat-hebat kan? Ya. Tapi kenapa tak nak mati? Matilah titik permulaan kita menghadap dia.
Tapi kenapa takut mati? Sebab nafsu dan sebab tu para awliya dia kasih, dia rindu kepada kematian, tapi dia tak minta mati. Minta jangan, Nabi tak bagi, tapi rindu. Sebab itulah punca terbuka. Kita balik esok bertemu dia orang. Kalau ahli dia bertemu lah. Nak bertemu siapa? Hebat-hebat akan jalan orang. Yang duduk dunia tunggu capu muka capu, banyak muka pelesit, banyak kan. Banyak muka dia. Yang hebat-hebat tu dah balik. Apa yang kita nak tunggu lagi? Itu kita cakap dengan diri kita kan. Kecuali kalau dia nak, sebab dia nak meningkatkan amal saleh dia lain. Sebab tu jangan dilarang meminta kematian kecuali dengan takyid. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanatil mamatu khairan li. Kalau hidupkan aku selama hidup tu baik bagiku, dan matikan aku kalau mati tu baik. Jangan tu minta mati kalau mati kalau dia tak tahu mati kalau gitu. Dah tak ada persiapan, tak ada apa kan. Itu makna. Tapi nisbah kepada kerinduan nak liqa, memang dia orang rindu lah. Sebab kematian itu dipanggil anak kunci, pintu untuk bertemu. Itu mati jasad. Kalau istilah mati roh lagi sama ni. Mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu, matikan nafsu kamu. Bertemulah engkau dengan jalan makrifat. Kalau kita tak matikan diri, kita tak tutup ruang nafsu, tak boleh bertemu jalan makrifat akan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia kata engkau terpaksa menarik kaki untuk mengerjakan semayang, terpaksa nak tarik, lepas tu dah siap standby awal lagi lah. Logik ke seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasih, lepas tu bertemu kekasih belum masa waktu dia standby seronok kan. Itu maksudnya. Dan Allah SWT berfirman, itu wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa zikrullahi akbar. Maksudnya, dan hendaklah engkau dirikan sembahyang. Apa nak iqamah? Ityanuha bi syara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Itu makna iqamah. Lepas tu dalam lafaz semayang, baik dalam Quran, baik dalam hadis, dia tak guna lafaz if'alu. If'alus salat, tak ada. Dia kata aqimus salat. Diri lain makna dan. Sebab makna aqim, makna aqama yuqimu iqamah, itu makna mendatangkan semayang dengan segala syaratnya, segala rukunnya, segala adabnya, zahir dan batin. Itu makna aqama yuqimu, aqimus salat. Sebab itu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salah lam tasihha salat wa in salifal haq. Barang siapa yang sembahyang dalam keadaan dia jahil kaifiat wuduk tadi, jahil dan bi kaifiyatul wudu'i was salah, rukun syarat sembahyang semua tak tahu, diikut orang ni. Jawab dia lam tasihha salat, tak sah sembahyang. Wa in salifal haq, walaupun pada zahir rupa tak ada beza. Orang kuat dia rakam. Ada satu cerita dulu, seorang ni dia bernikah dengan muslimat, dia tak reti sembahyang. Dia nak belajar, dia malu, dia sergah bini dia boleh buruk ke, kau sembahyang aku nak tengok. Wah, macam ni sembahyang aku. Sekali lagi ulang nak tengok lagi. Wah, aku pun dia tak ingat. Bini pun sembahyang pelan-pelan kata, jangan laju-laju. Wah, bini pun baca betul kan. Rupa dia tak tahu sembahyang. Nak pergi masjid ni tak tahu macam mana nak buat ni kan. Tapi bagus dia niat dia nak sembahyang. Bini dia agang, jangan laju-laju, baca betul-betul aja. Wah. Satu dah betul agak diingat pergi sembahyang. Lama-lama alhamdulillah ni sedar dia belajar, buka cerita aku tak tahu sembahyang dulu. Dia agar bini, itu maknanya buat sembahyang. Bukan dirikan sembahyang tu buat. Mana kita tengok orang dia kita buat macam tu, tak jadi. Sembahyang tak tahu syarat rukun. Man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salah. Siapa sembahyang dia tak tahu kaifiat wuduk. Bila nak wuduk kena ambil air. Bila air kena tahu hukum air. Apa dah air mutlak, apa dah air mustamal, apa air kait lazim, kait munfak, air khalik, mujawir, kait macam-macam nama air kan. Yang dikenal bukan banyak air, cendol, air campur, air tunggung jadak okey. Air itu tak boleh kenal, Cina pun kenal air tu. Mana dia kena kenal. Syarat hukum banyak. Mana walhasil ilmu tu kena belajar lah, termasuk. Allah. Sebab tu bila kita dapat nikmat ilmu, Masya Allah. Tak ada, tak boleh nak tukar dah lah. Nikmat paling besar bila Tuhan izinkan kita jadi ahli ilm. Mengajar, cara mengajar, belajar, cara belajar. Terus mana kumpulan orang yang dah dapat rahmat Allah Ta'ala sentiasa tu. Di mana saja ahli ilmu berjalan, bumi langit semua minta ampun.
Ya, kalau dia melintas ikut dengan pukul 40 hari azab kubur diangkat. Arba'ina yauman. Itu dalam hadis ni. Untuk ilmu Allah Ta'ala ni, dia lalu kat kubur tu, seksa kubur tu terangkat. Tapi contoh dulu, anak lalu terangkat syekh kata macam asal. Dia kata merang pula. Tak memang macam tu. Lepas tu dulu kita tengok dia rasa dia pandai sedikit. Dia tanam kubur tu walaupun kena bayar tanah dekat masjid, dia bayar. Sebab masjid tempat pusat penyebaran bukan orang belajar, ulama datang macam-macam. Kalau maknanya orang belajar tak pandai, belajar tu melintas dia azab diangkat. Kalau ulama atau mimba bila aula tak ada cerita lah. Itu lebih utama lagi. Ya. Tuan guru ada satu tuan guru di Kedah, tuan guru di Cik yang ada 4 mazhab ni. Budak pondok ke datang ziarah ni, dia bawa budak pondok dekat kubur pak dia. Padahal dia dah besar dah, dia nak beramal dengan hadis tu. Ya, untuk ilmu lalu terangkat azab. Tu kelebihan ilmu kan. Belum pandai lagi tu. Belum pandai lagi cerita lah kan. Itu maksud dia besar. Bila ayat kata aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa zikrullah akbar. Maksudnya sembahyang sifat dia mencegah daripada apa? Fahsya' dan munkar. Sungguhnya sembahyang mencegah daripada fahsya' dan munkar. Sebab apa tuan? Bila seorang betul-betul menunaikan sembahyang yang macam mana dia kena zahir dan batin dia, mesti adalah konteks dalam mesti ada. Kerinduan, nak asyik dengan Tuhan. Dan nak asyik Tuhan, mana nak buat benda yang dilarang. Bila mahabbah, rindu kuat dengan Tuhan, mana kekasih nak buat benda yang kekasih dia tak setuju kan. Itu rahsia dia lah. Sebab tu sembahyang tu menghubungkan, connect kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Ya silatun bainal abdi wa rabbi. Kontak antara hamba dengan Tuhan. Bila connect dalam dah ada, dia punya rahsia besar. Dia tak kena maksiat kan. Situ tapak. Bermakna kalau dibuat maksiat lagi, bermakna kontak dia belum terjadi betul. Ya, silah dia terkuang lagi. Dan dalam engkau dirikan akan sembahyang, mana dirikan datangkan syaratnya, rukunnya, kaifiat dan seterusnya. Sungguhnya salat yang sebenar. Lepas tu ada satu ustaz kawan, dia ceramah kat universiti. Dia nak tanya dia, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang cegah fahsya' munkar. Tu kita tengok banyak lagi sembahyang tak, tapi pas sembahyang aurat tak utuh. Kan kadang dia semayang ke RNR. Lepas semayang sulur ketua kain nombor ekor keluar. Tadi lepas semayang nombor ekor je, ambil balik cepat tutup. Nampak kan? Tadi lepas semayang baru sujud. Macam mana tu ayat ni? Tu perlu pada bahasa Arab ni. Aqimis salat inna salat ada alif lam tu. Dia kalimah bila nakirah dengan makrifah dia lain makna. Bila inna salat ada alif lam li ahli zihni, yang termaklum bukan sebarang. Inna salah, pada lapas as-salah tu ada alif lam. Kalau tak ada alif lam lain makna. Dinakira umum, mana semayang pun masuk. Tak, ni semayang khusus yang betul-betul. Yang macam mana yang Nabi tekun semayang zahir dan batin. Macam tu cuma baru kau dapat mangkat tu tanha. Ya. Contoh satu semayang yang dia kata iza kuntum ila salah fal yusalli salatal muwaddi'. Bila kamu nak semayang ni satu contoh Rasulullah gitu. Bila kamu nak semayang dia, kamu kena rasakan itu semayang last sekali, salatul muwaddi'. Kalau kita pergi ada apa tawak wada'i, selamat tinggal. Bermakna kita semayang ni semayang selamat tinggal. Makna kita rasa ni last. Lepas kita salam ni memang maknanya ajal kita sampai. Macam mana rasa ni? Memang kita polom betul-betul lah. Itu maksud ni. Itu mendidik jiwa Rasulullah. Rasakan semayang tu semayang terakhir. Tiap-tiap kali kita semayang wajib, semayang sunat, usalli itu kita rasa ni last ni. Walaupun mungkin umur kita panjang lagi 10 tahun ke apa kan, itu soal lain. Cara nak sentuh dalam tu, biar dia betul-betul pergi tumpuan rasa semayang akhir. Itu maksudnya. Sesungguhnya sembahyang salat yang sebenar itu mampu mencegah daripada fahsyak. Ini panggil apa ni? Isnad majas, bukan di sembahyang hakikat Tuhan semua disandarkan. Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Mana mungkar dan keji tidak lagi hinggap pada musalli yang hakiki. Orang sembahyang sebenar-benar tak? Waktu sudah apa? Dia sudah bersih kan? Kenikmatan, kelazatan sembahyang tadi itu membakar nikmat yang lain. Kehebatan itu membakar hebat yang lain. Dia tak rasa besar yang lain lah. Dia tak rasa hebat yang melainkan dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab lazat sembahyang itu.
Dan demi sesungguhnya zikrullah itu tersangat besar manfaatnya, ya, sebab dia merupakan ruh bagi sekalian ibadah. Habis kemudian paman arada an ya'rifa haqiqatahu indallahi. Ada penting gini nak take balik. Wa yanzura halahu ma'allahi fal yanzuri ila salatih imma bisukuni wal khusyuk wa imma bil ghaflati wal ajalah. Fa in lam takun biwasfaini as-sabiqain fahsu at-turab ala ra'si. Maka siapa yang ingin mengetahui hakikat dirinya di sisi Allah, dekat atau jauh, terang atau gelap maknanya, ya, maka dan melihat keadaannya berserta Allah, dia betullah ada ma'iyah di dalam Allah, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia duduk tak betul-betul makan muraqabah ma'iyah. Di dalam syaban dia ada muraqabah ma'iyah. Dia muraqabah ayat tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'iyah tapi ma'iyah dipanggil ma'iyah ma'nawiyah, bukan ma'iyah hissiyah. Kalau ma'iyah hissiyah syirik dengan Tuhan. Ma'iyah hissiyah dekat tu, macam kita dekat kanan kiri bertempat tu. Allah Ta'ala la yattaqiz makan wala zaman, la yataqayyad bil makan wa zah. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan tempat. Masa tempat tu makhluk dia. Dia mengikat masa dan tempat, bukan masa dan tempat mengikat dia. Ya, jadi ma'iyah tu makna ma'iyah, ya, dia kata ma'nawiyah, mana kita serta. Mana ada makhluk yang dia terlepas daripada ilmu Tuhan? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk terlepas daripada taksir iradat? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk yang terlepas daripada taksirul qudrah? Mana ada makhluk yang terlepas daripada inkishaful ilmi wal sam'i wal basar? Ada? Ada mana ya? Sentiasa tak terlepas. Benda tu naklah sentiasa diistihdarkan dalam qalbi kita. Sentiasa hudur, tu kata zikir, hudurul qalbi ma'al mazkur, hudur ma'ad dawam. Bawa dia rasa ma'iyah, ya, kesertaan dia. Bila kuat nur tadi, padamlah dia. Dia akan nampak nur Tuhan dia, wujud sebenar dia, kita habis tenggelam. Di situlah baru dia mula merasakan kemanisan, ya, mula merasa kemanisan. Kalau tanya macam mana nak dapat manis dengan Tuhan, padamkan pandangan kamu, padamkan wujud kamu, baru kamu rasa wujud dia. Selagi kita pandang kita tak faham, Tuhan tak bagi kan. Ya, Allah Ta'ala dia cemburu, dia tak mahu benda tu. Kama la yuhibbul al-amarul mushtarak la yuhibbul qalbil mushtarak. Macam mana Tuhan tak mahu amal tu disekutukan, begitu qalbi kita. Sebab tu dalam istilah sufi satu istilah ni, ya, dasar basic tu loh, kena letak dalam qalbi kita apa? Kita tidak minat terkenal. Itu kena ada tu. Kena ada tu. Kita tak mahu terkenal, kita tak mahu. Kalau ada je habis, jatuh. Ini siang-siang letak, macam mana cik glamour. Cik glamour. Baca ikan glamour lagi baik, dia boleh makan. Ya, jaga tu. Kita lebih suka kita tak dikenali. Tapi kalau Tuhan nak kenalkan, tak ada siapa boleh halang. Siapa yang lebih terkenal daripada Rasulullah SAW? Belum lahir ke dunia orang dah kenal. Ya, tapi Rasulullah bukan nak benda tu. Maka siapa yang ingin mengetahui hakikat diri si Ta'ala, ya, dan melihat keadaannya berserta Allah Ta'ala, dia terasa betul af'al Tuhan dengan dia, maka naklah ia melihat kepada salatnya tu. Bersemayang ukuran kita semayang tu datang tak benda tu. Sebab Syekh Daud Fatani buka apa? 9. Dan semayang ada khalwah. Dapat tak khalwah? Kita semayang betul-betul tak kita berkhalwah dengan Allah Ta'ala, mujalasah betul dengan Tuhan, mukalamah dengan Tuhan? Ada tak benda tu? Kalau tak ada, mana sila tangisi. 9 mutiara besar. Sebab semayang dipanggil hadiyatul ziarah, hadiah orang yang ziarah. Siapa dia? Rasulullah SAW ziarah Allah Ta'ala. Dihadiahkan sembahyang, ibadat lain semua wahyu turun, yang ini diangkat, ya. Sebab tu dia ada rahsia. Sebagaimana di malam Isra wal Mi'raj diberi, maka sembahyang tu dipanggil Mi'raj. Sembahyang dipanggil apa? Mi'rajul mu'min. Maksud dia apa? Urujul qalbi ila Allah. Dia naik Tuhan tarik. Dengan syarat tu kalau tak dapat benda tu, sila tangisi balik. Banyak sembahyang kita belum bercapai berapa mutiara, dan Tuhan bagi tu tangan kosong ni tadi. Allah. Kalau kita tengok tu, tahulah hakikat kita kat mana, ya, jauh atau dekat, gelap atau terang mana. Maka naklah dia melihat kepada salatnya, adakah dilakukan dengan tenang dan khusyuk, atau dilakukan dengan lalai dan gopoh-gapah.
Maka jika salatnya tidak dilakukan dengan dua sifat yang terdahulu, tenang dan khusyuk, hendaklah engkau letakkan tanah di atas kepalamu. Ya, ini cara orang Arab kan. Orang Arab pada menyesal ambil tanah letak atas kepala. Itu kan sebenarnya dalam dia kata kena di tempat dia sesuai lah, sebab kita kan tak ada kan. Dia nak bertobat pergi di tengah-tengah padang pasir, tempat tak ada orang. Kemudian kau pun semak balik, kirai balik dosa kita. Kemudian melaunglah kamu sekuat-kuat di tengah padang pasir itu. Curahkan air mata sehabis-habis, ambil pasir itu letak atas kepala kamu. Itu lambang kita menghinakan diri. Tempat orang tak ada kan, kita seorang, kita dengan diri. Buat cantik. Buat macam kau mengaung-aung datang, ni apa seria. Mursyid anak tuan-tuan hari-hari dia melaung. Orang kampung kata dia orang gila. Wali-wali macam tu. Siapa Abdul Qadir Jalani kita tak tahu berapa kali masuk buat gila kan. Kalau masuk orang kata gila. Budaya masuk ke dia tu gila betul. Gila dunia, gila makhluk pun. Itu dia maknanya. Jadi semayang tu sebenarnya tali pengukur antara kita betul tidak dengan Tuhan, jauh atau dekat, dan seterusnya. Dan satu lagi, fa inna man jalasa sahibal misk abika alaihi min rihih fa inna salata mujalasatullah. Tengok tu. Salah, tapi makna mujalasah tu makna salah pada makna lah. Kau mujalasah macam kita. Fa iza jalasta wa lam yahsul laka minhu syai' dalla zalika 'ala al-marad. Tika wa huwa imma kibr awil ujub awil adamil adab. Qala ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Tengok cara istidlal dia orang jauh kan. Sufi ambil ayat ni dibawa ke Melayu huraian dia tengok. Sesungguhnya orang yang duduk bersama penjual minyak wangi pasti dia dapat wangi kesan daripada bau penjual. Bulan apa kan Yami tangan. Dia dah test kita dulu kan. Itu pun cium tak bau. Minyak lagi satu tak bau. Wah, betul pekak hidung. Sumbat 3 botol kau tu ni tak bau lagi berat. Dia kata kau pergi balik pergi cek ke rotor. Minyak wangi special ni kan. Letak tak bau. Berat. Sungguhnya duduk bersama orang jual minyak wangi mesti ada tanya sikit dapat kesan bau. Maka sungguhnya salat itu dipanggil mujalasah. Mana bersekedudukan kalbi kita dengan Allah. Bukan dia duduk sebelah kita kan. Kalbi kita sama Allah. Itu dipanggil mujalasatul qalbi dengan Allah Ta'ala. Maka apabila engkau bersekedudukan dengannya namun tidak terhasil apa kesan daripadamu, tak nampak kan? Takkan tak terasa kesan kan? Kalau dia kasih dengan kekasih, dia duduk tu teringat berbulan kan? Itu maknanya mujalasah. Kalau semayang tu mujalasah dia itu. Dan menunjukkan terdapat penyakit dirimu. Kalau semayang tak ada datang mencetuskan sedikit pun kesan kalbi kita, bermakna kalbi kandung penyakit betul banyak. Orang makan kami sedap, dia makan tawar, rupanya demam panas. Dia kena sakit COVID dia dah hilang. Dan dia itulah dipanggil sama ada takabur tu penyakit tadi. Ni COVID dalam ni menyusah ni. Nggak ada takabur, sombong, ujub dalam diri kamu. Sebab kesan pada semayang, pada ibadat dia tak akan dapat. Sebab kotor. Dia paling kotor takabur. Bawa kufur takabur. Melongkang kotor. Dan macam mana nak menghadap? Memang tak dapat. Dan ujub bawa sikit. Kalau ibadat, langit kelima dah kena tendang. Langit keempat dah kena terkajang. Langit keempat, ujub. Langit kelima, takabur. Bum, habis. Iaitulah tiada adab. Mungkin tidak adab kita dengan telah bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman ini dalil dia. Sa'asrifu an ayati alladzina takabbaru. Lagi akan aku palingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang sombong. Bermakna dia tak akan dapat kurnia daripada Allah, hidayat, petunjuk, kepahaman Islam tak akan dapat bila kalbi dia ada takabbur. Itu dia. Dan dia buat misal ini di muka bumi yang menolak kebenaran. Mana orang yang menolak kebenaran ialah satu penyakit. Sebab tu bila orang-orang sombong semayang, confirm dia takkan rasa apa, kosong. Orang ada penyakit riak, ujub, sombong, takabur, dia semayang lah, lekuk dahi tak ada apa, penat dia pergi surau masjid. Pergi kena pergi, tapi tak ada kesan. Sebab apa? Dia tak berubat penyakit. Sebab tu dalam, kalau sudut dia tengah tarik zikir tak ada warid, satu hari suruh semayang taubat tu. Mana bila ke zikir dia lawan ni mesti ada warid. Az-zik dia ada warid lawan ni. Dia tak ada itu maknanya ada cacat. Zikir kita tak masuk lah, tak kena adab. Taubat balik, semadi taubat, cuci balik. Lepas tu dia tarik berdesu. Sap.
Ada seorang sahabat dia tuan ustaz. Masa suluk tu satu hari tak dua dia risau. Kata pergi mandi taubat. Mandi taubat tu sekali kali hari kedua tu pom dia duduk hari sampai. Ya. Itu maknanya apa? Pembersihan syarat untuk menadah penerimaan bekas dengan Tuhan. Dia terbuka bersih dia akan sampai. Ya, kalau tak bersih dia akan bagi dan itu cara dia maknanya. Abil. Kemudian pada yang bagi ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Terima kasih Ustaz.